Okey, kita mulakan surah Fatir ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam, dan adakah tidak? Dan adakah tidak? Yasiru, mereka berjalan. Fil ardi, di bumi. Fal yanzuru, maka mereka melihat. Kaifa, bagaimana? Kana, adalah ia. Akibatu, kesudahan. Allazina, orang-orang yang. Min, daripada. Qablihim, sebelum mereka. Wakanu, dan adalah mereka. Asyadda, lebih sangat. Minhum, daripada mereka. Kuatan, kekuatan. Wama kana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Allahu, Allah. Liyu'jizahu, supaya ia melemahkan akannya. Min syai'in, daripada sesuatu. Fis samawati, di langit-langit. Wala, dan tidak. Fil ardi, di bumi. Innahu, sesungguhnya ia. Kana, adalah ia. Aliman, amat mengetahui. Qadir, lagi amat berkuasa. Okey, Ina ulang. Awalam. Buka mic Mic buka. Nah, mic buka. Okey. Dan adakah ia mereka berjalan menurut masa mereka lihat badannya Ya. Awalam yasiru fil ardi.
dan adakah tidak mereka berjalan di bumi? Maksudnya, ya apakah ya orang-orang Mekah mereka tidak berjalan di bumi? Sudah tentu jawapannya mereka berjalan. Sebab di antara mereka ia berniaga, ia keluar daripada Mekah. Pergi ke Syam, pergi ke Jordan, ya. Mereka berjalan membawa barang dagangan. Walaupun terkadang perjalanan tadi membawa ia sampai berminggu-minggu. Kadang perjalanannya sampai berbulan-bulan. Mereka berjalan. Ya, ada itu ditanyakan balik. Dan adakah tidak mereka berjalan di bumi? Wa yanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Maka mereka melihat bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Mana dalam perjalanan itu, adakah mereka tidak melihat kesan-kesan yang besar yang mereka boleh lihat umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan hanya tinggal bekas-bekasnya. Ya, seperti contohnya ya lautan mati. Itu adalah cerita yang tidak boleh dinafikan oleh mereka. Mereka tahu sejarahnya. Orang-orang di sana menceritakan ya kisah lautan mati itu adalah ya kaum Nabi Lut, yang mana kaumnya durhaka kepada ya Nabi Lut, yang akhirnya Allah terbalikkan negaranya sehingga menjadi lautan mati. Itu di Jordan. Dan begitu tempat-tempat lain, ya, tinggal kesan-kesannya saja dan tinggal sejarahnya diceritakan. Hanya mereka tahu, ya. Jadi wakanu, dan adalah mereka asyadda minhum kuatan, dan adalah mereka lebih sangat daripada mereka kekuatan. Mana kalau nak dibandingkan dengan kekuatan orang-orang Mekah, kuat mana orang Mekah, ya. Jadi orang-orang dulu lagi hebat kekuatannya. Bayangkanlah kaum Ad, kaum Samud diterangkan sebagai orang-orang yang mempunyai ya, besar badannya, tinggi orangnya, ya, berkali ganda kekuatannya. Tapi akhirnya ya, mereka dibinasakan. Ya. Jadi perbandingan itu pikirlah sendiri, ya, penduduk Mekah atau orang-orang kafir Mekah. Pikir sendiri. Adakah kamu kuat macam mereka? Ya. Wa ma kana Allah liyu'zizahu min syai'in. Dan tiada adalah ia Allah supaya ia lemahkan akannya daripada sesuatu. Maksudnya, tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah. Itu maksudnya. Ya, tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah sedikit pun. Fis samawati wala fil ardi. Ya, di langit-langit dan tidak di bumi. Maksudnya baik di langit ataupun di bumi. Tidak ada ya, makhluk yang boleh melemahkan Allah. Atau makhluk yang boleh terluput, lari, ya, terkecuali daripada Allah. Tak. Mereka tidak boleh nak lari. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, amat mengetahui, lagi amat berkuasa. Baik, ayat seterusnya, ayat 45. Walau dan jikalau. Yu'akhizu, ia seksa. Allahu oleh Allah. An-nasa akan manusia. Bima dengan sebab apa yang? Kasabu telah mengusahakan mereka. Ma tiada. Taroka telah tinggal ia.
ala atas, zohriha belakangnya, bracket permukaannya, min dabbah daripada binatang yang melata. Walakin dan tetapi, yuakhiruhum ia lewatkan akan mereka, ila sehingga, ajalin tempoh, musamma yang ditentukan. Faiza maka apabila, jaa telah datang ia, ajaluhum oleh tempoh mereka, fa innallaha maka sesungguhnya Allah, kana adalah ia, bi'ibadihi dengan hamba-hambanya, basira amat melihat. Okey, ada ni boleh ulang. Walau dan jikalau ia seksa oleh Allah akan manusia dengan sebab saksinya telah mengasyikkan mereka, maka telah tinggal ia akan binatangnya kenyataannya daripada binatang yang melata, dan tetapi ia lewatkan akan mereka sehingga akan ditentukan. Maka apabila telah datangnya oleh tentang mereka, maka sesungguhnya banyak adanya dalam hamba-hambanya amat melihat. ya. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu, dan jikalau ia seksa oleh Allah akan manusia dengan sebab apa yang telah mengusahakan mereka. Kalau Allah nak menyeksa, bahasanya begini, kalau Allah nak menyeksa ya manusia sebab ya kerja-kerja kedurhakaan, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan. Kalau Allah nak seksa, ma taraka ala zohriha min dabbah, tiada telah tinggal ia atas permukaannya daripada binatang yang melata. Tu kena faham. Mana kalau Allah nak seksa manusia ni disebabkan oleh ya perkara-perkara yang memaksiati Allah, tak ada yang tinggal di muka bumi ini, habis semua. Allah binasakan. Ya, jadi binatang melata ni termasuk manusia lah. Mana semua binasa. Jadi manusia ni termasuk binatang yang melata juga. Kenapa? Ya. Sebab mengikut kamus Arab ya, kamus Arab ya, Lisanul Arabi, lisan Arab namanya ya. Katanya manusia itu al-insan, insan ni manusia lah. Al-insanu haywanu aqil. Manusia itu adalah haiwan yang berakal. Jadi manusia ni adalah haiwan yang berakal. Kalau manusia tak ada akal, dia dah macam sama dengan binatang. Kadang lebih teruk daripada binatang. Ya. Binatang tahu juga balik maghrib. Ya. Kalau orang manusia tak berakal, dia tak tahu jalan balik. Ya. Dia dah sasau dah.
dah tak tahu jalan balik dah. Jadi pendek kata, kalau Allah nak seksa lah oleh kerana kejahatan manusia ni di bumi, tak ada satu yang tinggal pun. Itu maksudnya. Tak ada satu pun yang tinggal di bumi. Habis semua. Kalau Allah mau. Itu maksudnya. Walakin, dan tetapi, yuakhiruhum ila ajalim musamma. Dan tetapi ia lewatkan akan mereka sehingga tempoh yang ditentukan. Ini umat Muhammad kalau nak tahu. Umat Muhammad, azabnya tidak diturunkan serta-merta macam tu. Tetapi ia dilewatkan, ditakhirkan. Tak macam umat dulu. Umat dulu dia punya azab serta-merta turun. Tapi kepada umat Muhammad Allah lewatkan dia. Terkadang tak kena langsung di dunia, tapi terus kena di akhirat. Ini umat Muhammad, Allah takhirkan atau lewatkan dia punya azabnya. Di dunia pun begitu. Terkadang tidak kena cash. Tidak tunai kadang. Tidak kena tunai di dunia. Kadang sampai satu ketika barulah terkena seksaan itu. Itu dikatakan di sini umat Muhammad ini tak seperti umat-umat dahulu. Dia punya azab kepada umat Muhammad ditakhirkan, dilewatkan. Faiza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ia oleh tempoh mereka ataupun ajal mereka. Apabila telah datang oleh ajal mereka, maknanya mereka akan menemuilah seksaan Allah itu. Di dunia terkadang mereka sentiasa mewah, senang kehidupannya. Orang-orang yang kafir contohnya, mereka di antara mereka kan hidup senang lenang di dunia. Mereka punya kekayaan melimpah ruah. Hidup di dunia ni cukup lumayan. Tapi adakah mereka tak sampai ajal? Sampai juga masanya. Lim Gotong tu kan kaya. Lim Gotong tu kaya. Dia pun tapi tak dapat juga nak pertahankan nyawanya. Akhirnya kembali juga pada Allah Ta'ala. Tu genting dia punya tu. Macam mana kekayaan dia. Jadi hebat kekayaan dia. Tetapi dapatkah dia pertahankan ajalnya? Tak dapat. Sampai masanya ajal juga. Lepas ajal ni, maknanya jawablah sendiri depan Allah Ta'ala. Di dunia, akulah orangnya. Bila dah mati, jawablah depan Allah. Itulah dia. Fa innallaha kana bi'ibadi basira. Maka sesungguhnya Allah adalah ia dengan hamba-hambanya amat melihat. Artinya sifat Allah basir. Mana sifat Allah ni sifat melihat. Jadi dia melihat apa yang hamba-hambanya lakukan. Dengan ayat yang 45 ni maka tamatlah surah Fatir. Jadi kita masuk satu surah baru namanya surah Yasin. Surah Yasin inilah surah yang masyhur kalau kat Malaysia. Kat Malaysia. Surah malam Jumaat, surah buat ubat, surah minta hajat, inilah surah Yasin. Sampailah dikeluarkan surah ni jadi buku Yasin saja. Sebab itu di negara Arab, ingat tak jemaah-jemaah haji cerita, dia bawa surah Yasin. Sampai ke custom dia sana, sampai immigration sana, pemeriksaan, tengok ada
Ya, surah Yasin masuk dalam tong. Ya. Masuk dalam tong sampah tu. Ya. Jadi sebab dia tidak mau Quran ini dicerai-ceraikan. Ya, Quran dicerai-ceraikan macam tu dia tak nak. Dia tak bolehkan. Jadi kalau nak buka Yasin, bukalah Al-Quran. Dalam Quran ada surah Yasin, ya. Tak payah nak diasing-asingkan, ya. Jadi kat Malaysia ni sebab tak ada yang siapa nak melarang. Akhirnya setiap yang mati, buatlah hadiah untuk si mati. Ya, Al-Fatihah untuk si mati, buku Yasin dicetaklah sampai beratus-ratus atau beribu-ribu, ya. Dijadikan katanya hadiah almarhum daripada almarhum, ya. Ya, atau almarhumah. Kadang kita kononnya kalau baca dapatlah dari pahala, tapi bukan dia yang cetak pun. Waris-warisnya bukan wasiat pun, ya. Ah, hmm? Ah, ah, sam, ya, jadi ya, di situ pun wasiatnya dah rasa salah juga. Ya, sebab kita dah menceraikan Al-Quran tu. Sebab itu bila kita buat macam tu, maka orang lain pun buat. Akhirnya penuhlah masjid surau dengan buku Yasin, bukan Al-Quran lagi. Ya. Apa salahnya kalau wasiat, ya, hadiahkan Al-Quran, ya. Hadiahkan Al-Quran terus, tak payah dicerai-ceraikan, ya. Hmm. Nanti orang lain. Ah. So, ah. Itu sebab surah-surah itu surah-surah kegemaran orang Malaysia. Ya. Ya. Kegemaran orang Malaysia itu dibuat surah-surah pilihan, ya. Hmm. Jadi kalau di Arab, ya, dia kalau nak baca surah tu buka Quran. Nak baca surah Kahfi, buka Quran. Nak baca surah Yasin, buka Quran. Jangan dicerai-ceraikan. Akhirnya nanti, ya, Quran kita hanya Yasin saja. Ya. Al-Quran kita hanya surah Kahfi saja. Ya. Yang lain itu diperam. Tak dibaca, tak diendahkan, tak ditengok. Jadi itu yang dia tidak benarkan buat macam tu. Ya, di tempat kita ni tidak ada tegahan. Jadi penuhlah dalam masjid-masjid dengan buku kecil-kecil, buku Yasin kecil-kecil sampai melambat-lambat tak terbaca pun. Ya. Dah terlampau banyak. Ya. Baik, ya, kita sekarang ni teruskan surah Yasin, ya. Baik, catatkan Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yasin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Al-Hakim, yang penuh hikmah. Innaka, bahawasanya engkau, lamina, sungguh daripada, al-mursalin, orang-orang yang diutus. Ala, atas,
Sirat jalan. Mustaqim yang lurus. Tanzil turun. Al-Aziz dari yang maha gagah. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Litun zero supaya engkau beri ancam. Kauman akan kaum. Ma tiada. Unzira telah diberi ancam ia. Aba'uhum oleh bapa-bapa mereka. Fahum maka mereka. Wafilun orang-orang yang lalai. Okey, ulang Ina. Ya. Baik, surah Yasin. Surah Yasin ini surah yang ke-36 mengikut abjad dalam Al-Quran. Maknanya surah yang ke-36. Dan ayatnya ada 83. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ya, mengikut Ibnu Abbas, kita terjemahkan dengan serahkan pada Allah. Yaitu Allah lebih mengetahui maksudnya. Kadang orang meletakkan makna Yasin yaitu ya, sin tu insan, wahai manusia, ya. Dan ada yang memberi makna Yasin tu ialah Muhammad, Nabi Muhammad digelar sebagai Yasin, ya. Kalau ikut nama-nama Nabi Muhammad tu, ya, ada nama Yasin, ya. Jadi ini tetap dikatakan sebagai ayat-ayat Allah. Yasin itu, ya. Jadi bukan nama seseorang, tapi adalah di antara ayat-ayat Allah. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Maknanya Al-Quran yang menakjubkan, susunannya, kandungannya, tata bahasanya, barisnya, semua itu mengandungi hikmah. Penuh dengan hikmah atau kebijaksanaan. Kagum, dengan Al-Quran ini. Ahli bahasa yang faham tentang Al-Quran, bahasa Al-Quran, mereka akan merasai kebesaran ayat-ayat Allah ini. Kalau buatan manusia, sudah tentu banyak silap sana dan sini. Tapi ternyata Al-Quran ini penuh dengan kebijaksanaan. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan ialah Tuhan juga yang bersifat hakim. Innaka laminal mursalin. Bahwasanya engkau ya Muhammad sungguh daripada orang-orang yang diutus. Maksudnya, Nabi SAW adalah daripada kalangan rasul-rasul juga. Maknanya,
Ya, dulu Allah telah turunkan rasul-rasul. Maka Nabi SAW di antara rasul-rasul itu. Ya. Hanya bezanya Nabi SAW ya dijadikan Allah telah letakkan sebagai khataman nabiyyin, penyudah nabi-nabi. Ya, tak ada nabi-nabi mim ba'di sesudahku, kata Nabi. Tidak ada nabi la nabiya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Nah, janganlah nak mengaku dirinya nabi. Ya. Nabilah bolehlah, nama Nabilah. Jangan mengaku nabi. Ya. Ya. Hmm. Ya. Nah, jadi lepas Nabi Muhammad tak ada nabi. Ya, yang ada siapa? Warasatul Anbiya, pewaris nabi-nabi. Jadi ahli-ahli ilmu ya itu adalah pewaris nabi. Terutama ahli-ahli ilmu yang memahami tentang agama Allah. Itu dikatakan sebagai pewaris nabi. Ya. Itu dikatakan oleh nabi, ya. Nabi tak ada, pewarisnya ada. Itu. Ala sirati mustaqim, atas jalan yang lurus. Maknanya Nabi SAW di atas jalan yang lurus, bukan sebagai Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan lain-lainnya yang mereka meniti jalan yang bengkok, jalan musyrikin, jalan kafirin. Ya, tapi Nabi SAW meniti jalan yang lurus, yaitu dinillah, agama Allah. Tanzilal Azizir Rahim. Ya, turun Quran ini dari Tuhan yang maha gagah, tidak ada siapa boleh lawan. Dan ya, dari Tuhan yang maha gagah lagi maha penyayang kepada mereka yang kembali kepada Allah. Ya, Allah sayang kat dia. Sebab apa? Ya, kesempatan hidup ni di dunia hanya sekali. Lepas mati, kehidupan tu kehidupan abadi. Ya, kalau tak berjaya ya di dunia, maka kita akan rugi sepanjang-panjangnya kehidupan di akhirat. Ya, tapi kalau kita betul jalan kita di atas jalan yang lurus sebagaimana yang dititi oleh Nabi, ya, maka di akhirat ya adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan berjaya. Ya, sebab ya, akhirat itu ia adalah kehidupan yang tak ada noktah, tidak ada hujung. Ya, kita di dunia sampai masanya ada hujungnya. Nak tak nak, ya Allah akan bagi sebab supaya kita tetap mati. Tak nak mati juga, Allah bagi sebab supaya cepat mati. Ya, maknanya ya mesti. Itu maknanya satu yang pasti, tidak boleh nak diragui. Ya. Orang-orang kafir nak ragui, ya, dia juga akan menemui kematian. Ya. Doktor-doktor pakar, ya pakarlah macam mana, dia juga sampai masanya dia menemui juga kematian. Ya. Ada teringat satu doktor. Ya, doktor ni dah tua, tapi masih lagi mau, dia buat klinik sendirilah. Dia masih lagi mau untuk bertugas sebagai doktor. Tapi dah tua, ya. Teringat dia pegang injection tu, tangan dah menggigil. Kita pun dah takut nak kena cucuk. Dia pegang tu menggigil tangan dia. Ya. Jadi sampai masanya, walaupun dia seorang doktor, dia pun ya akan melalui fitrah itu. Macam mana hebatnya lah. Ya, dia memahami tentang hal penyakit ke, memahami tentang hal ubat, sampai satu peringkat ya kita punya nikmat kekuatan tu ditarik juga oleh Allah. Ya. Sampai keadaan tu ya, ada saya jumpa doktor Melayu jumpa, ya, yang sampai peringkat macam tu, ya.
Dia pun nak nak meneruskan juga karya dia, ya, sebagai doktor. Tapi akhirnya, ya, orang-orang dah takut. Orang-orang yang datang tu dah rasa takut dah. Ya. Ya. Kemudian ada satu doktor juga, doktor Cina, memang terkenal lah doktor Cina ni pada muda dia. Tapi sampai kepada peringkat tua dia, ya, dia dah tak ada pekerja lagi dah. Ya, pekerja dah tak ada, dia seorang. Dia ambil ubat, dia lah cucuk, dia lah periksa, dia lah ambil daftar, kan? Itu pun ubat dah lama-lama. dah, dah, ya, sampai ubat tu dah expired pun dia tak tahu dah. Ya, tangan pun dah menggigil dah. Ya, nak memegang kita tu pun, ya, tangan dia pun dah menggigil dah. Ya, nak letakkan temperature apa ni, kita punya BP kan, dah menggigil dah. Ya. Jadi akhirnya, ya, tak tahu dah meninggal ke apa, dah tak ada lagi dah klinik tu, ya. Jadi itu maknanya dah sampai satu ketikanya, ya, macam mana hebat kita pun, ya, akhirnya Allah tarik juga kekuatan kita sedikit demi sedikit, ya. Itulah, ya, nak tahu, ya. Litunzira, sambung ayat ni, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau beri ancam, engkau ni balik kepada Nabi, supaya engkau ya Muhammad memberi ancam akan kaum ma unzira, tiada telah diberi ancam ia aba'uhum oleh bapa-bapa mereka. Maknanya orang-orang musyrikin Mekah, ya, mereka adalah kaum yang mana mereka tak ada siapa yang memberi ancaman atau peringatan tentang azab Allah. Ya, tak ada siapa nak beritahu. Sebab, ya, Nabi Muhammad ini, ya, orang musyrikin ini, ia adalah daripada asal usulnya ialah daripada zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail, ya, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, jaraknya dia tak tahu ribuan tahun. Ya, sebab Nabi, ya, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun jaraknya 500 tahun. 500 tahun. Ya, belum nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim dan Ismail tu lagi awal. Ya. Dia punya kehidupan lagi awal lepas Nabi Nuh. Iaitu ini baru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, artinya di peringkat yang masih awal. Yang akhir pun Nabi Isa alaihissalam dekat dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 500 tahun. Jadi, orang-orang musyrikin Mekah ni zaman, ya, fitratun. Apa maksudnya? Zaman kekosongan. Kekosongan, tidak ada nabi-nabi. Jarak tu bukan main lama. Tidak ada nabi-nabi. Sebab itu daripada mereka dulu mengamalkan agama Nabi Ibrahim, ya, akhirnya mereka dah jadi musyrikin. Apa sebab? Ya, generasi-generasi kemudian yang tidak berilmu, ya, telah dihasut oleh, ya, syaitan-syaitan pendurhaka. Ya, akhirnya mereka mengikutlah ajaran-ajaran syaitan yang menyeleweng. Akhirnya menyembah berhala. Daripada menyembah Allah, akhirnya mereka menyembah berhala. Inilah kaum yang dikatakan di sini, wahai Muhammad, engkau berilah ancam kepada kaum ini, yang mana kaum ini, ia tidak dapat diberi ancam pun. Ia tidak ada siapa pun yang memberi peringatan kepada mereka, termasuk, ya, bapa-bapa mereka. Fahum ghafilun, maka mereka, ya, orang-orang yang lalai. Jadi kaum musyrikin Mekah ni tergolong sebagai orang-orang yang
sudah lalai. Sebab itulah dibangkitkan seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin mereka, memberi peringatan kepada mereka tentang adanya hari akhirat. Itu sebabnya Allah utus Nabi SAW. Mereka dikatakan sebagai zaman fitrat, zaman kekosongan. Itu bila dikatakan satu hadis, bila Allah tanya, bila seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan kedua ibu bapamu? Bagaimanakah dengan kedua ibu bapamu? Jadi Nabi menjawab, ibu bapaku seperti ibu bapa kamu, sama dengan ibu bapa kamu. Apa maksudnya? Yang bertanya ini, mak bapanya adalah musyrik. Jadi, mak bapa Nabi, zaman itu tidak ada Nabi. Jadi, zaman mak bapa Nabi adalah zaman musyrikin. Sebab itu Nabi dengan nada yang rasa macam sedih, Nabi kata, mak bapakku sama dengan mak bapak kamu. Faham tak tu? Tapi terkadang orang memahamkan bahawa mak bapak Nabi ini Muslim. Datang daripada mana Muslim? Sebab sebelum Nabi, tak ada Muslim lagi. Masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah, musyrikin jahiliyah. Termasuk bapa Nabi SAW, termasuk mak Nabi SAW. Zaman itu. Jadi orang katakan, dia ikut agama Ibrahim. Agama Ibrahim dah hancur. Zaman musyrikin, agama Ibrahim dah hancur. Mereka sangat jadi kafir semua. Tak ada yang Islam. Sebab itu datang Nabi ini mengislamkan mereka. Lahirnya Nabi itu mengislamkan mereka. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau nak tahu bapa Nabi itu, Abdullah namanya, Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni, dia ni salah seorang yang tercalon untuk jadi korban. Maknanya zaman Nabi Ibrahim korban binatang. Zaman jahiliyah dah bertukar korban manusia. Jadi undi punya undi, bapa Nabi ini tercalon untuk jadi korban. Kalau nak tahu. Tetapi nyawa tak panjang, belum sampai dikorbankan, dia dah kembali dulu kepada Allah. Dah balik dulu. Kalau nak tahu. Itulah diceritakan dalam kisah yang hadis yang saya nyatakan tadi. Sedih jugalah bila kita dengar kan. Sebab kita kena faham juga hakikatnya bukan mak bapak Nabi semuanya Islam. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, mak ayah dia tidak Muslim. Bapa dia lagi menentang Ibrahim. Kita kena faham. Jadi kemudian mak bapak Nabi dia hidup zaman musyrikin, bukan zaman Islam. Nabi lahir pun dah jadi sebagai anak yatim. Nabi pun tak dapat melihat. Tak dapat melihat bapa dia. Jadi artinya zaman tu zaman musyrikin. Jadi kalau kita tak percaya tentang sejarah itu, kita nak ambil sejarah mana lagi? Sebab zaman kelahiran Nabi itu adalah zaman musyrikin. Sebelumnya juga musyrikin, mereka dah menyembah berhala. Mereka mendewakan berhala. Walaupun dia menjaga Mekah atau menjaga Kaabah, tapi Kaabah
penuh dengan berhala. Mengikut sejarah, di atas Kaabah, keliling Kaabah tu, atas tu penuh dengan berhala, ya. 360 berhala, ya, ada di Kaabah tu. Kalau kita kalau kita tengok Kuala Indo punya kubah, penuh tak patung-patung? Kan penuh. Kel, ke- Keliling sampai tempat tak cukup kan? Dia punya kubah dia. Jadi cuba kira ada berapa tu? Ya, berapa banyak? Itu makna tak mustahil. Ya, dalam sejarah dikatakan zaman bapa Nabi hidup masa itu, ya, Kaabah tu dah penuh dengan berhala. Mereka tawaf untuk berhala. Ya, mereka mendewakan berhala. Ya, itu dikatakan sebagai musyrikin. Ya. Itu terpulanglah pada Allah, ya, tapi dia melahirkan, ibunya melahirkan seorang nabi. Dia melahirkan seorang nabi. Ya. Ramai juga, ya. Nabi-nabi ini memang dia mak bapaknya bukan orang Islam, tapi dia melahirkan seorang nabi. Ya. Tapi ada juga yang dia memang lahir mak bapak dia Islam. Seperti contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bapaknya Daud. Ini Nabi Daud. Nabi Daud dah Muslim. Ya. Mak bapaknya dah Muslim. Ya. Begitu juga dengan Nabi Yakub. Mak bapaknya dah Muslim, iaitu Ishak. Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak. Dia pun Muslim. Ya. Datuknya Ibrahim. Ibrahim pun Muslim. Ya. Macam itulah, ya, kedudukan dia. Artinya kita kena redalah hakikat cerita berkaitan dengan mak bapak Nabi ni. Walaupun terkadang dalam berzanji, ya, nama mak bapak Nabi ni disanjung-sanjung, dipuja-puja, ya. Itu sanjungan dalam berzanji yang direka oleh Ahmad Berzanji. Nama pengarangnya Ahmad Berzanji. Ya. Yalah, ya. Ahmad Berzanji. Ya, dipahamkan, ya, Ahmad Berzanji ini adalah orang Syiah. Ya. Orang Syiah. Jadi berzanji ini datangnya daripada negara Iran. Ya. Jadi, ya, orang-orang pun membesarkanlah, ya, berzanji. Setengah tempat, ya, berzanji itu dah jadi kitab kedua. Selain daripada Quran, berzanji kitab kedua. Maknanya mesti pandai berzanji. Tak pandai berzanji, tak boleh kahwin. Ya, sampai macam tu sekali. Ya. Kadang ada tes dia, tes berzanji. Ada setengah di Johor, pengantin lelaki dites dengan tes berzanji. Boleh tak baca berzanji? Ya. Jadi, kita tak payahlah nak besar-besarkan sangat berzanji itu. Kan nak besarkan pun Quran. Berzanji itu macam syair-syair, nyanyi-nyanyian. Ya, tak dapat pahala pun. Sebab dia bukan jaminan daripada Allah. Itu hanya karangan. Macam kita menyanyi syair Siti Zubaidah. Ya. Selawat-selawat yang dicipta, bukan selawat yang diajar Nabi pun. Ya. Yang diajar Nabi itulah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang ada dalam dalam solat. Ya. Itu selawat-selawat semua solat dicipta untuk nyanyian. Ya. Iyalah, bukanlah itu sebagai hiburan. Ya. Sebagai nyanyian, hiburan. Ya. Jadi jangan kita nak mengharapkan, kita baca tu dapat banyak pahala. Itu cakap kita. Tak ada jaminan pun daripada Nabi dapat pahala. Ya.
Jadi kita kena ingat. Kalau nak jadikan sebagai adat-adat, kita ikut adat-adat tak apalah. Macam tu tak kisahlah. Jangan jadikan ia sebagai satu ibadat. Ya, mesti wajib kita tahu berzanji. Wajib, itu dah jadi ibadat. Ya. Kalau kita wajib kita faham Quran, itu tak apalah. Ya. Memanglah. Habis kalau nak menyambut anak, kelahiran anak tak berzanji ke? Berendui. Kena ambil kumpulan berzanji, ya. Dulu Ustaz pun rajin juga berzanji di lepas tu sekarang tak endahkan lagi dah. Tak berapa, tak penting sangat pun, ya. Tak ambil peduli sangat pun tentang berzanji, ya. Sebab yang mulia kata Nabi, ya, khairul hadis, ya, kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammad. Katanya sebaik-baik, ya, khairul hadis, sebaik-baik cerita ialah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi, iaitu hadis, bukan ya berzanji. Yang pelik tu, ya, terkenal pula nama berzanji tu kita sebut berzanji. Berzanji tu pengarang dia, ya. Pengarang tu, ya. Yang kedua, bila kita baca doa, tengok doa akhir berzanji tu, kita doakan untuk amat berzanji ni. Tengok mesti ada nama dia, amat berzanji tu termasuk, ya. Buka balik buku berzanji tu, doa akhir tu, ya. Doakan untuk kita mesti kena sebut orang pengarang itu. Dia karang doa tu untuk bacakan doa untuk dia. Okey, ya, kita sekadar itu dulu untuk permulaan surah Yasin. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-7 akan datang, ya. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Kena ingatkan lagi, kadang terlupa. Okey.